أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma amin. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berusaha pengerusi surau timbalan pengerusi, saf kepimpinan jawatan kuasa surau Ad-Diniyah, seterusnya sahabat-sahabat sidang jemaah sekalian. Kita sambung kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin. Bimbingan mukmin. Kita sambung bab keburukan marah, dendam dan dengki. Kita masuk bab dendam. Al-hiqd, al-haqud, al-hiqd, bab dendam dan natijahnya. Sebelum tu kita menyentuh bab al-ghadabu. Al-ghadabu maknanya marah. Dan dendam ini al-hiqd, al-haqud, juga natijah daripada sifat al-ghadabu, sifat marah. Tengok dendam dan natijahnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bihaqud. Orang mukmin itu bukanlah seorang yang pendendam. Dendam juga sifat hati. Sifat hati. Asalnya sifat hati, kemudian bila dah lama dia terpendam, dipendamnya, disimpannya, akhir-akhirnya diterjemahkan dengan tindakan. Tindakan itu bahaya. Simpan dalam hati pun bahaya juga. Dia pun tak aman. Kehidupan dia tidak ada at-tuma'ninah, ketenangan, as-sakinah tak ada. Pasal apa? Hatinya penuh dengan penyakit dendam. Kemudian lebih parah lagi kalau diterjemahkan dendam yang bersarang di dalam hati itu diterjemah dengan tindakan, melibatkan fizikal, mencederakan fizikal dan seumpamanya. Tengok surat berapa tu, buku kitab tu? Kitab lama 152. Tu kitab lama 152. Buka 152. Kitab tu mungkin bawah lagi. Berapa? 494. 494. Kitab lama juzuk yang kedua, muka surat 152. Kitab baru tu dia sambung muka surat. Jadi sifat orang yang beriman itu memberi kemaafan. Dendam itu disimpan dalam hati. Jadi lawannya ialah al-afu.
diberi kemaafan. Dan itulah ya Allah suruh sentiasa memberi kemaafan. Dan juga di antara sifat Allah Ta'ala Al-Afu, memberi kemaafan juga di antara sifat Allah yang maha mulia, maha pemberi maaf, Al-Afu. Di bulan Ramadan, apakah doa yang Nabi ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha bila Aisyah tanya, kalau aku jumpa Lailatul Qadr, nak baca, nak minta apa? Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun ditambahnya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan maha pemurah, berikanlah kemaafan kepadaku. Sifat Allah. Lalu kita disuruh supaya banyak memberi maaf. Jangan duk simpan dendam. Duk simpan dendam, hati pun tak tenteram. Duk simpan dalam hati. Hati pun tidak ada tumak-ninah, tidak ada as-sakinah, tidak ada tumak-ninah dan juga as-sakinah. Ketenangan tak ada. Pasal apa? Besaran dalam hati sifat-sifat yang buruk itu. Diberi maaf. Di antara makna maaf juga adalah keampunan. Keampunan, maghfirah. Juga di antara sifat Allah Ta'ala, Ghafirudz Dzamb, Ghaffar. Itu pemberi, maha pemberi maaf. Apa beza di antara memberi ampun, keampunan dan juga memberi kemaafan? Dua-dua tu dengan arti maghfirah, keampunan. Mana dosa dihapuskan, dilenyapkan, tak ada dosa lah. Ghafirudz Dzamb, yang maha pemberi maaf, pengampun dosa. Ghafir, pengampun dosa. Bezanya, maaf ini dia lebih tinggi berbanding maghfirah. Maaf lebih tinggi berbanding maghfirah. Bila kemaafan al-afu dengan arti diberi ampun, kemudian dosa itu dipadamkan, tak ada dah. Sementara maghfirah, diberi ampun, dosa itu masih ada, cuma diberi keampunan. Kita umpamanya orang tu dikena saman, dia pun pergi bayar saman, dia pun tulis bayar, paid dia tulis, tapi dalam sistem kesalahan itu masih ada. Bila dia cek sistem JPJ ke, polis ke, cek saman, tengok, oh tuan ni banyak kesalahan trafik lama ni, tapi dah bayar semua dah, tapi dalam sistem masih ada. Tetapi kemaafan dipadam terus daripada sistem. Buka pergi JPJ contohnya, masuk dia key in nombor IC kita, tengok tak ada kesalahan apa-apa. Padahal sebelum tu banyak buat salah. Maknanya dipadamkan daripada sistem. Jadi kemaafan itu dosa tak nampak langsung dah, dipadam terus. Berlainan dengan maghfirah, keampunan. Maknanya lebih tinggi. Ya, darjat keampunan yang lebih tinggi, darjat maghfirah yang lebih tinggi, keampunan. Jadi daripada duk dendam begitu, kita beri maaf. Dan bila beri maaf, pahalanya besar ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas, wal 'afina 'anil nas, yang banyak memberi kemaafan kepada manusia. Jadi orang yang berdendam ini, apa hasilnya? Yang pertama, dengan hasad, dengki, dendam itu menjadikan hati manusia ya mengharapkan nikmat
yang dimiliki oleh orang tersebut akan lenyap, akan hilang. Pasal apa dia dendam, dia dengki, dia hasad kepada seseorang? Kerana sesuatu nikmat. Dia kaya ke, dia lebih pandai ke, dia lebih lebih handsome ke, lebih cantik ke, lebih comel ke, dia pun dendam, dengki, dan dia mengharapkan supaya orang tersebut jatuh miskin. Kalau dia berniaga, rugi. Kalau dia tubuh dia tu cantik ke apa ke, dia mengharap supaya dia ni kena penyakit, jadi huduh. Itu natijah daripada ada dendam, dengki, hasad. Dia mengharap begitu. Maknanya dari segi akidahnya dia tidak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tu teruklah. Benda yang berlaku atas dunia ini berlaku dengan kehendak siapa? Kehendak siapa? Allah Ta'ala. Pandai. Dia tak redha dengan ketentuan Allah. Sedangkan kita orang beriman, di antara asas keimanan ialah beriman kepada qada dan qadar. An tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Bila malak Jibril tanya Nabi, mal iman, Nabi jawablah, beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan akhirnya an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir buruk jahat itu. Buruk jahat itu nisbah kepada kita, di sisi Allah semua baik, adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala semenjak azali di Lauh Mahfuz. Semua di dalam ilmu Allah Ta'ala yang maha sempurna. Jadi bila ada sifat dendam, dengki, supaya nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu lenyap, maknanya tak rida kepada takdir. Jadi rida ni sifat yang perlu kita ada. Dan sifat rida ini kita bawa sampai ke dalam syurga. Illa btigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Itu orang beriman. Dia hanya mengharapkan wajah keikhlasan, wajah Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia pun rida. Saufa itu menunjukkan hal ehwal yang akan berlaku, iaitulah di dalam syurga. Wala saufa yarda, dan kelak dia akan redha, puas hati dengan nikmat Allah Ta'ala bila masuk syurga. Itu sifat redha ni daripada dunia bawa sampai ke dalam syurga. Tu, jangan pernah dengki dengan siapa-siapa, hasad ataupun berdendam. Dan yang kedua, sifat dendam ini boleh menambahkan lagi sifat dengki. Bukan sahaja dia gembira apabila nikmat daripada seseorang itu lenyap, bahkan dia minta pula, dia harap pula supaya orang tersebut yang didendamnya, yang didengkinya, supaya ditimpa bencana. Supaya ditimpa bencana lagi teruk, sampai kepada peringkat itu jahatnya hati dia, buruknya sifat itu. Bukan sahaja mengharapkan dia ni hilang nikmat orang tersebut, bahkan ditimpa bencana pula. Bukan sahaja perniagaan dia tak maju, bahkan jatuh papa ke dana pula, ditimpa penyakit sampai teruk begitu. Mungkin boleh membawa kepada itu. Tengok buruknya sifat tadi. Kemudian dengan sifat dendam, dengki dan sebagainya menyebabkan ia memusuhi orang tersebut, dianggap sebagai musuh, walaupun mungkin tidak dinyatakan secara zahir. Maknanya sudah terputusnya al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam, yang menjadi kewajipan kita ini menjaga dan mempertautkan al-ukhuwah
al-islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Kalau dia sama keluarga, dia sanggup memutuskan silaturahim. Sanggup memutuskan silaturahim kerana sebab hasad dengki sesama keluarga, adik-beradik ke, sepupu-mupu ke, apa tu. Dengan sifat yang buruk tadi, mana putus silaturahim, putus persaudaraan Islam. Sedangkan innamal mu'minuna ikhwah, hanya sahaja orang yang beriman itu bersaudara. Tapi dengan sifat yang buruk tadi, dia sanggup memutuskan persaudaraan. Kalau adik-beradik sanggup memutuskan tali silaturahim. Tengok besarnya bencana. Dan seterusnya, dia juga akan mengasingkan diri daripadanya, tak nak bercakap, memalingkan muka, tidak ada ziarah menziarahi. Pasal dia tak suka, benci. Tak suka, dia benci. Tak nak bercakap. Orang tu WhatsApp, Assalamualaikum, tak balas. Tanya apa khabar, tak jawab. Siap-siap dia blok lagi nombor kita. Musuhnya, tak sukanya. Boleh membawa kepada itu. Dan dia akan memandang rendah terhadap orang yang didengkinya. Tak ada nilai lah. Sedangkan sebelum ni orang itu adalah sahabat dia, abang dia ke, adik dia ke, tapi seperti tak ada nilainya. Dan seterusnya, dia mungkin akan mengumpat ataupun membuat fitnah terhadap orang tersebut. Bila buat fitnah tu dah diterjemahkan dengan tindakan. Duk simpan dalam hati pun buruk dah. Bila sudah sebar fitnah, memburuk-burukkan kawan tu, mengada-ngadakan cerita, sudah diterjemahkan dengan tindakan. Sudah teruk dah. Sudah semakin teruk. Ataupun membuka rahsia dan sebagainya. Tu bahaya. Rahsia kita ni jangan mudah duk cerita pada siapa-siapa. Hari ni kawan karib baik hari ni, belum tentu lagi besok lusa. Kita nak jaga tali persaudaraan, tali ukhuwah, tapi dengan takdir Allah berlaku sesuatu benda, kita duk cerita semua dah kepada dia. Dia dah pegang dah rahsia kita, bergaduh pula, habis dia buka post dalam FB, post dalam Instagram, post dalam apa. Kan ayah tu. Jadi rahsia kita tu pegang elok untuk kita saja. Jangan nak mudah cerita. Tak tahu yang kawan pada hari ni besok akan menjadi lawan. Kena jaga tu, jangan mudah cerita berkenaan diri kita dan juga keluarga kita. Benda tak perlu cerita, tak payah ceritalah. Tu, ya. Dan yang keenam, orang tersebut mungkin akan menghina orang yang didengkinya, seperti yang disebut ini, seperti meniru ucapannya, perlakuannya dengan tujuan untuk menghina dan mengejek. Menghina dan mengejek. Mungkin boleh bawa kepada begitu. Ataupun boleh membawa kepada menyakiti tubuh badannya. Diterjemahkan dengan tindakan pula. Fitnah pun dah tindakan dah. Ni dengan tangan, dengan kaki pula, dipukulnya. Kalau dia tak berani nak pukul sendiri, dia upahnya siapa-siapa, gangster mana, mafia mana. Dia upahnya. Dia upah budak jahat mana dia upah. Supaya pukul, supaya apa. Mungkin sampai begitu. Dan di antaranya juga akan menghalangnya dari memberi hak kepadanya. Seperti apa? Kalau hutang, dia tak akan bayar hutang dah. Dia ada pinjam apa, dia tak pulang dah barang yang dipinjam tu. Hutang ni benda yang besar. Boleh membawa kepada dilambatkan hisab di mahsyar. Kalau tak settle awal-awal. Bukan sahaja
Orang hidup kena bayar hutang. Orang mati pun kena bayar juga. Macam mana orang mati nak bayar hutang? Keluar daripada kubur, pergi ke ATM, keluar duit, bayar hutang. Jenuh, lari. Orang hidup kena bayar ahli waris. Sampai begitu hutang piutang ini. Sebelum dibahagikan harta pusaka itu, al-irth ataupun al-mirath, faraid, sebelum dibahagikan itu kena tanya dulu ada hutang piutang ke tidak. Kena tolak dulu bab hutang, bab apa tu. Ini maksud sini hutang sesama manusia lah. Hutang dengan Allah pun kena bayar juga, haji, badal haji, upah dan sebagainya. Fidyah apa dia, kafarah apa, dia belum bayar lagi, fidyah puasa, fidyah apa, kafarah apa tu. Itu hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia pun kena bayar. Ni sengaja tak nak bayar, macam mana tu? Boleh membawa kepada tu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dia pernah bersumpah dia tak hendak lagi membantu seorang yang bernama Mistah. Sebelum tu dia bantu, beri bantuan. Tak cukup makan, dia beri makan, beli keperluan dapur dan sebagainya. Tetapi kerana sesuatu benda yang berlaku, dia kata, aku tak nak bantu apa-apa dah dia tu. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya menegur sifat ataupun sikap Abu Bakar. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tengok, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Tu ayat akhir tu, bisa tu. Allah tanya tu, ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Tu ayat akhir tu, bisa tu. Itu Abu Bakar dengar ayat akhir tu, terduduk dia. Tu. Tengok ya. Dan janganlah orang yang berharta serta yang ada kemewahan hidupnya di kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabatnya dan orang-orang miskin serta orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan sebaliknya hendaklah mereka memberi maaf. Salah dia tu okeylah, kamu ni hebat, darjat kamu ni siapa, jangan turun kepada darjat yang lebih rendah, beri maaf, tak ada rugi apa pun. Bahkan darjat itu diangkat lagi oleh Allah kalau diberi kemaafan. Hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang tersebut. Ni yang last ni. Tidakkah kamu suka Allah memberi keampunan kepada kamu? Bila dengar yang akhir tu, terduduk Abu Bakar. Dia kata apa? Aku suka ya Allah, Engkau memberi kemaafan kepadaku. Lalu dia pun batalkan sumpah dia, dia memberi bantuan semula sebagaimana sebelumnya kepada hamba Allah tadi. Itu sifat maaf yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Inilah kehebatan dia, yang menjadi sahabat yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat itu para ulama, afdalu ashabin Nabi, sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman. Lepas tu berselisihlah, kemudian Ali, lepas tu selisih. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kehebatan, sifat yang ada kepada
Abu Bakar As-Siddiq. Sifat memberi maaf. Jangan simpan hasad, simpan dendam, simpan dengki apa. Bersih semua tu. Potong semua tu. Jadi di antara yang disebut oleh tutuk guru kita, untuk kita menghapuskan sifat apa dendam, sifat dengki, sifat apa tu kepada sahabat kita, kita buat yang sebaliknya. Dengan arti kita lawan dengan cara mana? Kita mendoakan kebaikan untuk dia. Mendoakan kebaikan untuk dia. Nampak dia lebih cerdik berbanding kita umpamanya. Rasa nak lawan-lawan dia. Okey, dari segi nak competition tak apa, nak belajar tak apa, bekerjasama lagi bagus. Kemudian adalah sifat dengki sikit, dendam sikit. Dengan cara mana? Mendoakan kebaikan, ya Allah, Engkau tambahkan lagi nikmat-Mu kepada sahabatku itu, supaya dia lebih lagi dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala. Lawan sifat tu. Dan bila kita berdoa kebaikan untuk sahabat kita, kita tak akan rugi sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal malaikat yang doa amin doa kita tu, dia akan berdoa untuk kita juga. Walaka bimithlin, kata malaikat. Kamu pun akan dapat benda yang sama sebagaimana yang kamu doakan untuk sahabat kamu itu. Walaka bimithlin. Malaikat doa amin duk kata. Jadi kita pun dapat benda yang sama juga, tak rugi. Tak rugi sedikit pun. Itu cara nak lawan. Bila ada penyakit hasad, penyakit dengki pada siapa, doa kebaikan untuk dia. Dan malaikat yang doa amin, walaka bimithlin. Kamu pun dapat benda yang sama, yang baik tersebut. Tengok kehebatan. Kita saling doa, mendoain di antara satu sama lain. Kan kehidupan kita ni penuh dengan saling berdoa antara satu sama lain. Bagi salam. Salam kan doa. Assalamualaikum, wajib jawab. Waalaikumsalam, doa. Kemudian bersin. Orang bersin, dia kata apa? Alhamdulillah. Kita pun berdoa, yarhamukallah. Dia pun berdoa balik kepada kita, yarhamuni wa iyyakallah. Tengok, saling doa, mendoakan di antara satu sama lain. Itu yang terbaik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, suratu Al-A'raf ayat 199. 199. Banyak juga ya, 199. Khudhil af wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, dengan arti ambillah kemaafan. Ambillah kemaafan dan suruhlah kepada perkara yang baik, perkara yang bagus, dan jangan kamu campuri urusan orang-orang yang jahil, orang yang tidak taat ya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat memberi maaf itu adalah di antara tanda merendahkan diri. Merendahkan diri, walaupun dia mungkin boleh ambil, boleh balas balik, boleh balas balik, boleh al-akhdhu bis-sa'ri, boleh al-akhdhu bis-sa'ri, dia boleh balas balik, tapi dia memilih untuk memberi maaf. Itu tanda sifat tawadhu. Bagus abang kita ni. Sifat tawadhu itu tanda dia. Itu sifat tawadhu. Dan bila ada tawadhu, Allah akan angkat darjat seseorang. Dia merendahkan diri, tetapi hakikatnya
Allah angkat dia. Sebaliknya, orang tu dia angkat diri dia, pada hakikatnya Allah jatuhkan dia. Tengok berlawanan tu. Orang tengok, oh, koman lah mamak tu, beri maaf, kalau aku tibai habislah. Tapi hakikatnya Allah angkat darjat dia. Oh, hebat dia tu, memang patut kenalah. Tengok, pada hakikatnya Allah humbankan dia, dijatuhkan darjat dia. Jadi beri maaf itu tanda tawaduk. At-tawadu'u la yazidul abda illa rif'ah. Tawaduk itu tidak menambahkan kepada seseorang hamba, melainkan diangkat tinggi oleh Allah. Diangkat tinggi oleh Allah. Fatawadu'u, Nabi pun suruh fatawadu'u, merendah dirilah kamu, bertawaduklah kamu, yarfa'kumullah, Allah akan angkat darjat kamu. Tu maknanya satu tawaran yang hebat, janji yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal afwu, dan memberi maaf itu la yazidul abda illa izzan, dan memberi maaf itu tidak menambahkan kepada hamba kecuali kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Al-afwu itu di antara sifat Allah taala. Sifat Allah. Kita disuruh meniru sifat-sifat Allah yang boleh kita tiru. Cuma ada beberapa sifat tak boleh kita tiru, haram. Seperti apa? Sifat apa? Al-kibr. Nama Allah Al-Mutakabbir, itu tak boleh tiru. Sifat Al-Jabbar, nama Allah, itu tak boleh tiru. Sifat Rahim, Karim, Sabur, Syakur, semua tu kita kena ada. Pemurah, sabar, banyak bersyukur, berterima kasih, semua tu kita kena ada. Jangan ada sifat Al-Kibr. Al-Kibru ridai, sifat takabur, berbangga diri itu pakaian kebesaranku. Jangan duk tiru. Ada pun yang lainnya, memberi maaf, tu kita kena tiru sifat Allah. Tu disuruh oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu akhlaqi ahli dunya wal akhirah tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Artinya sebaik-baik akhlak ahli dunia dan ahli akhirat. Ahli dunia dan ahli akhirat, yang pertama menghubungkan silaturahim. Yang kedua, kamu memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kamu. Menghubungkan silaturahim, kita fahamlah. Yang memberi kepada yang tak beri kepada kamu. Masa kamu susah dulu tak ada nak tolong, tapi itu tak jadi hal kepada kamu. Tak ada simpan dendam, tak ada simpan apa. Dia pula ditimpa bencana, kita yang ke depan tolong dulu. Peristiwa lama tu kita dah padam dah. Dia tak tolong, tak jenguk, tak apa tu, dah habis dah. Kita beri maaf dah. Dia ditimpa musibah bencana di dalam kesempitan hidup, kita bantu dia. Tu hebat. Yang banyak mungkin setengah manusianya duk simpan dendam. Dia dulu aku buat kenduri, saja je alasan. Tunggu dia buat kenduri pula, aku tak nak adil. Tu dendam, dengki dah tu, dendam, simpan. Tapi jenis berakhlak yang mulia, dia tak ada benda tu. Tak ada pun dalam memori dia. Dalam sejarah dia tak ada pun. Jadi orang belajar sejarah payah juga orang ingat sejarah. Sejarah semua dia ingat. Kawan tu buat, kawan ni buat, semua dia ingat. Tu payah tu. Payah. Dia buka pelajaran sejarah,
terduduk kita. Tapi orang baik ni semua tak ada, memori sejarah tak ada. Dia buka helaian baru, kehidupan baru. Yang tu yang sepatutnya. Dan yang ketiga, dia memberi kemaafan terhadap mereka yang mengkhianatinya, yang menzaliminya, yang berbuat sesuatu yang buruk terhadapnya, dia beri kemaafan. Inilah seafdal-afdal akhlak yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, di antara sifat yang perlu ada juga memberi maaf tadi, dan juga kita ada sifat bersopan santun. Sopan santun, dia panggil ar-rifq. Ini lanjutan daripada sifat maaf. Diberi maaf, dia tak ingat dah kesalahan kawan tu, bahkan dia berurusan dengan orang tersebut dengan penuh sopan santun, disantuninya, orang tadi, seperti tak ada apalah, disantuninya. Itu sifat yang bagus, ya, ar-rifq namanya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya hadzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah, wa man hurima hadzahu min khairid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memperolehi bahagian dari sifat kasih sayang, sifat sopan santun tadi, maka ia telah diberi kebahagiaan dari kebaikan dunia dan akhirat. Maknanya dapat semua dah bila ada sifat sopan santun, lemah lembut begitu. Dan barang siapa yang terhalang dari sifat tersebut, maka tertutuplah kebahagiaan dunia dan akhirat untuknya. Sifat lemah lembut, bercakap pun teratur, tindakan dia pun tersusun, tak gopoh-gapah, tak bekerja-kerja. Itu makna sopan santun. Tak terkejar-kejar, berjalan pun padan-padan, tak terkejar-kejar, tak gopoh-gapah. Cara minum, cara makan pun sama, tersusun, teratur. Cara letak gelas pun contoh, tersusun, teratur-atur. Kalau letak gelas begitu tu kasar panggil. Tidak ada ar-rifq, tidak ada lemah lembut, tidak ada sopan santun. Ini tak ada berkaitan dengan lembut-lembut tu, tak ada lah. Bukan maksud tu. Itu golongan lain, itu golongan lembut tu lain. Itu dia panggil softies, tu lain. Ini tindakan itu, sopan santun, lemah lembut. Kalau dia duduk kat dapur, duduk basuh pinggang, basuh apa, kalau tidak ada sopan santun, tidak ada ar-rifq, seperti duduk main drum di dapur. Kau girang mana tu, black metal ke apa tu, kat dapur tung-tung semua bunyi, pinggang jatuh, belaga pinggang, belaga sudu, belaga gelas. Itu tak ada sopan santun. Kalau ada sopan santun, seperti tak ada orang di dapur. Tengok-tengok dah siap dah, siakak tiga rasa. Dah siap dah. Kalau duk tumbuk sambal tu, satu building dengar duk tumbuk sambal. Lesung tu lah tumbuk sambal, satu building dengar. Tak ada Allah apa bawah lesung dia. Tu tak ada ar-rifq, tak ada sopan santun. Tu mudah nak faham sifat ar-rifq. Itu dia. Nampak ya? Cara berjalan, cara tindakan, itu sopan santun itu. Tidak gopoh-gapah, tidak apa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu ahla baitin adkhala alaihimur rifq." Apabila Allah kasih kepada ahli sesuatu rumah, keluarga itu, Allah akan menganugerahkan kepada mereka ini sifat sopan santun, sifat ar-rifq. Bercakap sama dia pun lemah lembut, tutup pintu pun perlahan, tak dengar. Ni main hentam pintu tu, nanya.
Jadi sifat sopan santun ini tanda Allah cinta, Allah kasih. Sama-sama adik-beradik, sama-sama suami isteri. Itu tanda Allah cinta dan kasih kepada ahli rumah tu. Jaminan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alaiki birrifqi, fa innahu la yadkhulu fi syai'in illa zanahu." Illa zanahu. Kamu mesti bersifat dengan lemah lembut, wahai Aisyah, sopan santun. Kerana tidak masuk, tidak ada sifat ini kepada sesuatu melainkan ianya adalah satu perhiasan yang indah. Perhiasan yang indah. Oh, tengok dia berpendidikan tinggi, kemudian penampilan pun bagus. Tengok cara dia bercakap pun lemah lembut, baik. Perhiasan kepada dia. Pendidikan tinggi, penampilan bagus, bercakap kasar, tak ada siapa suka. Tak hormat kepada orang tua, tak ada siapa suka. Harap belajar je tinggi, harap muka je cantik, harap hidung je mancung, tapi mulut tak mancung. Bercakap kasar dengan orang tua, tak hormat orang tua. Ada orang suka? Tak ada. Jadi sifat sopan santun ini perhiasan yang indah. Tu ya Nabi bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itulah yang menjadi perhiasan ya kepada orang yang beriman. Jadi apakah dia ya sifat di antara keburukan ya ataupun natijah daripada sifat hasad? Yang pertama di antaranya, sifat hasad ini dia boleh memakan pahala kebaikan. Selagi mana sifat hasad itu duduk bersarang di dalam hati dia, dia duduk makan pahala sembahyang, pahala puasa. Habislah, tengok rasa aku dah banyak dah solat, tengok buka kitab as-solah, tengok tak ada pahala. Rupanya dimakan oleh penyakit hasad. Tengok ya, al-hasadu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu narul hatab. Dalam ya, riwayat yang lain, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Iyyakum wal hasad, awasi, jauhilah kamu daripada penyakit hasad. Pasal apa? Penyakit ini dia makan pahala. Sebagaimana api memakan kayu api, jadi arang, jadi debu, tak adalah, tak ada nilai lah, jadi debu habis dah. Itu bahaya. Kita belajar sebelum ni bab riya. Bab riya ini dia sebelum amalan lagi dah, pahalanya, amalannya sudah mardud, ditolak, tak ada pahala. Penyakit riya pada awal lagi dah tolak dah. Ini hasad ni, pahala dah ada dah, buat amalan bagus, bagus dia punya amalan, ada pahala dah, tapi tak selamat juga. Tengok hilang pahala, dimakan oleh penyakit hasad. Rugilah dia. Tengok tak ada apa. Tu natijah besar itu. Besar implikasinya ya kepada amalan kita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakumullah. Janganlah kamu dengki-mendengki, memutuskan hubungan persaudaraan, benci-membenci, membelakangi atau memusuhi, dan jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara sebagaimana ya Allah ya perintahkan kepada kamu. Itu bila dah ada semua ni, kita jauhi sifat-sifat tadi, insya-Allah kita ni menjadi hamba Allah yang bersaudara, yang diberi
pengiktirafan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah, satu saudara, persaudaraan, ya, yang menjadi hukum wajib, ya, di sisi Allah, ya, Subhanahu wa taala. Jadi kita tangguh dulu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita, ya, sama-sama, ya, baca tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.